Selamat sejahtera, saya mengucapkan kepada Miss Kohilam dan rakan-rakan sekalian. Saya Cincala dan rakan-rakan saya iaitu Tan Qi Yan, Qi Long Lu, Edwin, Claysia, Wong Zitong dan Wong Jingri akan membentangkan tentang perubahan iklim pada hari ini. Malaysia adalah sebuah negara yang unik kerana Malaysia tidak seperti negara lain mempunyai 4 musim. Malaysia hanya ada musim panas dan hujan kerana Malaysia terletak di garisan khatulistiwa. Di negara lain berlaku tanah runtuh, banjir, kemarau, hujan batu dan gempa bumi. Nasib baik di Malaysia hanya berlaku tanah runtuh, banjir dan kemarau. Pembangunan lestari merupakan konsep baru tentang pembangunan pantai komuniti atau pendapatan. Selain itu, pembangunan lestari juga merupakan teras utama pembangunan ekonomi, sosial dan budaya negara. Konsep ini menggalakkan kemajuan pantai, mengubahnya menjadi pantai pintar dan membentuk pemikiran dan gaya hidup masa depan. Maklumat pembangunan Mampang ada sekumpulan 17 maklumat. Maklumat pertama ialah tiada kemiskinan. Maklumat ini adalah untuk menematkan segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia. Maklumat kedua ialah tiada kelaparan. Maklumat ini adalah untuk menematkan kebeluruan. Maklumat ketiga ialah kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Maklumat ini adalah untuk memastikan kehidupan yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan pada semua peringkat umur. Maklumat keempat ialah pendidikan berkualiti. Maklumat ini adalah untuk memastikan kesesamaan sejagat dalam pendidikan. Maklumat kelima ialah kesetaraan jantina. Maklumat ini adalah untuk mencapai kesesamaan jantina dan memperkasakan semua kumpulan wanita. Maklumat keenam ialah air bersih dan sanitasi. Maklumat ini adalah untuk memastikan akses universal dan pengurusan air dan sanitasi yang mampu. Maklumat ketujuh ialah tenaga bersih dan berpatutan. Maklumat ini adalah untuk memastikan akses kepada tenaga yang berpatutan. Maklumat ke-8 ialah kerja yang desen dan pertumbuhan ekonomi. Maklumat ini adalah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampu dan inklusif. Maklumat ke-9 ialah industri, inovasi dan infrastruktur. Maklumat ini adalah untuk membangunkan infrastruktur yang berdaya tahan dan merangsang inovasi. Maklumat ke-10 ialah mengurangkan ketidakseimbangan. Maklumat ini adalah untuk mengurangkan ketidaksamaan dalam negara dan antara negara. Maklumat ke-11 ialah pantai dan komuniti lestari. Maklumat ini adalah untuk menjadikan pantai dan pendapatan manusia inklusif, selamat, berdaya tahan dan mampu. Maklumat ke-12 ialah penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. Maklumat ini adalah untuk memastikan cara penggunaan dan pengeluaran yang mampu. Maklumat ke-13 ialah tindakan iklim. Maklumat ini adalah untuk mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan kesannya. Maklumat ke-14 ialah kehidupan di bawah air. Maklumat ini adalah untuk melindungi dan menggunakan secara mempan lautan dan sumber marin. Maklumat ke-15 ialah kehidupan di darat. Maklumat ini adalah untuk melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan lestari ekosistem daratan. Maklumat ke-16 ialah keamanan, keadilan dan institusi yang kuat. Maklumat ini adalah untuk menggalakkan masyarakat yang aman. Maklumat ke-17 ialah rakan kongsi untuk maklumat. Maklumat ini adalah untuk berkukuh cara pelaksanaan dan menggiatkan semula perkongsian global untuk pembangunan yang mampu. Pada Februari 2024, Sabah mengalami kemarau yang teruk menyebabkan risi bekalan air kepada 58,080 ketua isi rumah dari 355 kampung di 12 daerah. Bagi menangani masalah ini, kerajaan negeri berperlukan RM75 juta untuk menampung kos penghantaran air dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara. Jabatan Meteorologi Malaysia mencadangkan operasi pembenihan awan bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan yang terjejas. Dengan pelaksanaan sehingga 30 Mac 2024, dalam tempoh kemarau ini sebanyak 1392 kes kebakaran hutan dan belukar dilaporkan di seluruh negeri, menunjukkan kesan serius fenomena cuaca kering terhadap pencemaran alam sekitar. Langkah-langkah
mitigasi yang diambil kerajaan dan pihak berkaitan diharap dapat mengurangkan impak pencemaran serta membantu penduduk yang terjejas menghadapi krisis ini dengan lebih baik. Menurut laman Persekitaran Bangsa-Bangsa, perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi pada suhu dan pola cuaca global dalam jangka waktu yang panjang. Faktor alami seperti variasi dalam aktivitas matahari atau letusan gunung berapi dapat mempengaruhi iklim. Perubahan iklim bukan sahaja memberi tekanan kepada persekitaran, malah menjejaskan sistem ekonomi, sosial dan politik. Sama ada ia datang dalam bentuk gelombang haba atau cuaca sejuk melampau. Perubahan iklim mampu menyebabkan kekurangan keperluan asas seperti air dan makanan serta menjejaskan kehidupan manusia. Perubahan iklim boleh membawa kesan yang besar kepada pertanian, terutama melalui fenomena cuaca yang tidak stabil seperti kemarau. Kemarau yang panjang memberi impak yang amat besar kepada hasil pertanian kerana tanaman tidak mendapat air yang mencukupi, yang menghalang pertumbuhan mereka. Kelembapan tanah yang rendah dan kekurangan cahaya matahari mengganggu proses fotosintesis yang menjadikan pertumbuhan tanaman tidak optimal. Akibatnya, pertumbuhan tanaman tidak optimal mengurangkan hasil tanaman dan menurunkan kualiti pertanian. Hal ini memberi tekanan ekonomi kepada pertanian. Dengan pendapatan yang semakin berkurang, petani mungkin menghadapi kesukaran membeli input pertanian seperti benih, baja atau membayar hutang. Penurunan pendapatan juga memaksa petani mencari pekerjaan sampingan atau meningkatkan bidang pertanian, yang akhirnya menyebabkan lebih banyak pengangguran di kawasan luar bandar. Selain itu, perubahan iklim juga akan membawa kesan banjir kilat. Banjir memberi impak besar kepada kehidupan masyarakat dan ekonomi, terutamanya sektor pertanian, perikanan dan infrastruktur. Kerugian harta benda, kemusnahan tanaman dan kerosakan jalan raya memberi tekanan besar kepada rakyat dan kerajaan. Selain kerugian material, banjir juga memberi kesan sosial, terutamanya dalam aspek psikologi dan kesihatan. Perubahan iklim global adalah faktor utama peningkatan banjir, yang mengubah pola cuaca, menyebabkan hujan lebat dan aliran air yang lebih cepat. Di Malaysia, perubahan ini memberi kesan besar kepada ekosistem dan sistem hidrologi. Sungai-sungai utama di negeri seperti Kelantan dan Terengganu, seperti Sungai Lanas dan Sungai Kelantan, kini melepasi paras bahaya. Banjir yang lebih kerap dan meluas ini jelas menunjukkan kesan perubahan iklim. Di samping itu, pembalakan yang tidak terkawal dan pembangunan pesat tanpa mengutamakan kelestarian alam meningkatkan risiko banjir. Penebangan hutan mengurangkan kawasan tadahan air, menyebabkan tanah sukar menyerap air hujan. Ini menyebabkan lebih banyak air mengalir ke sungai dan saliran, meningkatkan potensi banjir. Pembangunan infrastruktur yang tidak mempunyai sistem saliran yang baik juga menyebabkan banjir kilat di kawasan bandar. Kerosakan pada saliran dan infrastruktur lain menyukarkan pengurusan banjir. Kesan perubahan iklim ialah peningkatan suhu global. Ini akan mengakibatkan peningkatan frekuensi dan keamatan bergelombang haba. Akibatnya, apabila suhu meningkat, air melejat lebih cepat dari laut dan dalam tanah. Ini menyebabkan paras air di tasik, sungai dan tanggungan menurun, mengakibatkan kekurangan air untuk pertanian dan manusia. Selain itu, hujan di kawasan panas mungkin berkurangan lagi, memburukkan lagi tekanan air. Dari fenomena ini dapat dilihat bahawa ramai orang akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bekalan air bersih. Ketiadaan air bersih semasa kemarau memaksa penduduk menggunakan air dari sumber tercemar. Jika air yang tercemar digunakan untuk minum, memasak, mencuci atau membersihkan, kesihatan mereka akan menghadapi berbagai penyakit seperti ciri pilik dan jangkitan kulit. Ini terutamanya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai sistem penapisan atau bekalan air moden.
Langkah pertama untuk mengelakkan perubahan iklim ialah meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, Jawatan Kuasa Penduduk menganjurkan kempen seperti Sayangi Bumi setiap bulan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kesan perubahan iklim dan menggalakkan penyertaan penduduk serta memperkukuhkan hubungan antara manusia dan alam semula jadi. Selain itu, sekolah boleh menyelipkan pendidikan mengenai kepentingan menjaga alam sekitar dalam pengajaran untuk mendidik generasi muda tentang kepentingan melindungi bumi dan memupuk kesedaran supaya mereka boleh lebih menyayangi alam sekitar. Langkah kedua untuk mengelakkan perubahan iklim ialah penguatkuasaan undang-undang terhadap pembakaran terbuka. Banyak orang dan kilang akan membakar sisa pertanian, sampah dan bahan kimia toksik di kawasan terbuka seperti hutan secara tidak terkawal untuk memudahkan pelupusan. Pembakaran secara terbuka akan menghasilkan gas rumah hijau dan bahan berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan metana yang boleh menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim dan kemarau. Selain itu, pembakaran terbuka juga akan menyebabkan fenomena jerebu dan menjejaskan kualiti udara. Oleh itu, kerajaan mesti mengambil tindakan untuk memastikan masyarakat berasa takut dan hukuman yang dikenakan. Sebagai contoh, kerajaan perlu memperketatkan penguatkuasaan undang-undang terhadap pembakaran terbuka dengan mengenakan denda atau hukuman yang berat kepada individu dan organisasi yang melanggar peraturan. Karbon dioksida juga akan menyebabkan perubahan iklim cuaca. Ia akan menyebabkan udara kita menjadi kering, jerebu mudah terbentuk dan kemarau berlaku. Oleh itu, kita perlu mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Sebagai contoh, kita boleh menjadikan jalan kaki, berbasikal, berkongsi kenderaan dengan orang lain, pilih kenderaan elektrik atau hybrid dan menggunakan pengangkutan awam sebagai mod perjalanan kita dan mematikan lampu dan alat elektronik selepas guna. Selain itu, kita juga boleh menanam pokok ataupun sayur-sayuran di hadapan rumah kita supaya dapat mengurangkan pelepasan karbon dioksida, melambatkan cuaca menjadi panas, tidak menyebabkan taburan hujan tidak menentu dan juga kemarau berlaku. Langkah yang kita berbincang di atas dapat menolongkan kita melambatkan perubahan iklim cuaca supaya kita dan keturunan kita boleh hidup dalam persekitaran yang nyata dan bebas daripada bencana alam. Tindakan ini adalah tidak etika. Hal ini demikian kerana manusia yang tidak bertanggungjawab melakukan berbagai aktiviti yang meningkatkan pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera. Contohnya, pembakaran sampah secara terbuka. Kesan daripada kegiatan tersebut menyebabkan gas karbon dioksida terhasil dan terbebas di udara dan seterusnya memerangkap haba. Selain itu, pembebasan gas-gas yang berbahaya secara tidak terkawal. Peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera merupakan penyebab utama pemanasan global yang terhasil daripada pembakaran bahan aktif fosil, penggunaan minyak petrol dan pembakaran alam batu. Sehubungan dengan itu, setiap individu di dunia ini perlu memupuk semangat cinta akan alam sekitar agar bumi yang sedang sakit ini dapat dipulihkan semula. Kesimpulannya, Malaysia ialah sebuah negara yang unik. Pembangunan lestari mempunyai 17 matlamat. Kemarau di Sabah adalah salah satu kes pencemaran alam sekitar. Kes perubahan iklim seperti kemarau akan menjejaskan hasil pertanian. Banjir memberikan impak besar kepada kehidupan masyarakat dan ekonomi. Peningkatan suhu global menyebabkan paras air. Langkah untuk mengelakkan perubahan iklim ialah meningkatkan kesedaran masyarakat, penguatkuasaan undang-undang dan mengurangkan korban dioksida. Tindakan ini adalah tidak etika. Setiap individu perlu memupuk semangat cinta akan alam sekitar agar bumi dapat dipulihkan semula.